سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Okey, suka untuk saya meraihkan teman-teman yang ada bersama dengan saya pada pagi ini. Kalau kita lihat di situ, awal tadi Liza ya, dia dah masuk dah pagi-pagi, masuk dah awal tadi ya, itu. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman online. Semoga semuanya di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Amin. Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Liza. Amin atas doa-doanya. Lama tak nampak Liza ni. Pergi mana? Esok datang kuliah tak? Aish. Lama tak nampak dia. Okey, baik. Kita ada Kak Zah juga di situ. Kak Nurzah Musa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Ustazah sihat pagi ini. InsyaAllah, insyaAllah. Mudah-mudahan lah ya ada zaki-baki batuk semua kan. Dia masih batuk lagi lah saya ni. Susah sikit. Kalau tak mengajar nanti kan lama pula cutinya ya. Jadi nak tak nak mengajarlah juga walaupun dalam keadaan yang batuk-batuk ni. Okey, kita ada Kak Aisyah kita, Kak Aisyah Taha. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bertemu sekali lagi di Alam Maya pagi ini. Betul, Alam Maya. Mudah-mudahan bertemu di alam nyata juga. Okey. Alhamdulillah. Tapi bukan di alam barzakh ya. Itu alam itu okey. Bahaya sikit. Bukan bahaya sikit, bahaya banyak. Kita juga ada Ana di sini, Ana Nur. Assalamualaikum Ustazah. Dan semua semoga sihat walafiat hendaknya. Alamak, tak ada tisu pula kat sini. Okey, tak apa nanti. Okey, Salam. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, doakan saya Ana, mudah-mudahan saya sihat. Kita ada Nadia Hanim. Nadia Hanim ni siapa? Ustazah Nadia Hanim ke? Ni Ustazah Nadia Hanim ke daripada ruangan Facebook? Saya tak tahulah Nadia Hanim ni ada ramai kan? Mungkin dia lah. Assalamualaikum warahmatullahi Dr. Ustazah Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya Nadia Hanim yang berada di situ. Tak tahulah Nadia Hanim ada satu. Mudah-mudahan yang saya kenal ataupun yang tak kenal lah ya. Baik, kita ada Syaimah. Okey Syaimah. Assalamualaikum Ustazah dan semua. Semoga Ustazah sihat di pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan ya Syaimah doakan Ustazah. Yo, ada Cik Salimah kita. Masya Allah. Cik Salimah pun lama tak bertemu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Cik Latifah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kak Mas yang biasalah berciak-ciak dengan saya. Cik Doktor, morning. Yes, morning. Okay. Selamat pagi kepada Kak Mas dan Zahira. Assalamualaikum Ustazah Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi Zahira. Okey, baik Muslimah yang saya kasihi, tanpa membuang masa, pada pagi ini kita akan mulakan pengajian di muka surat yang keberapa. Sila letakkan di ruangan komen. Okey, saya rasa sekejap ya. Okay, sementara itu kenapa macam lain macam je. Yelah orang dah 3 bulan start live kan. Semua berterabur je. Okay, apalah. Okay kot. Muka surat berapa? Cik Aliza? 277. 277 Liza. Kemudian Cik Salimah berapa tu? Cik Salimah muka surat 283. Cik Salimah. Memang betul-betul Cik Salimah ya. Kita cuti. Okay, Ana kata muka surat 277. Kak Mas muka surat 277 bab baru doktor. Masya Allah. Ya betul, kita berada di bab baru kita, di bab yang keempat. Cik Salimah muka surat 283 dah baca sayang. Okey. Muka surat 283 tinggalkan saja Cik Salimah. Saya tahu saya berhenti di situ tapi tak apa. Tinggalkan sahaja. Macam mana ni? Tiba-tiba memang saya punya tak apa. Keluarkan saja. Tak ada masalah. Okey je. Cuma saya rasa macam laptop saya ni lain macam hari ni. Kenapa Okeylah tak. Okeylah tak apalah. Yang penting clear wajah saya clear, suara saya clear dan slide saya juga clear di situ. Baik, alhamdulillah muslimah yang saya kasihi semuanya, pada pagi ini kita akan memulakan perbincangan di bab yang keempat di bawah satu topik yang besar iaitu tauhid dan syirik.
Dalam bab yang keempat ini sebagaimana biasanya lah ya, kita akan ada subtopik yang kecil-kecil ya untuk memperincikan tentang kedua-dua topik itu, iaitu berkenaan dengan tauhid dan syirik. Perbincangan di kitab saya akan bermula dari muka surat 287 dan tadi jika sekiranya yang berada di yang memiliki kitab berbeza cetakannya, sila rujuk kepada muka surat yang diberikan oleh teman-teman kita seperti mana Liza, Ana, Kak Zah, Kak Mas di situ muka surat 277. Jadi saya 287 di Cik Salimah ya, kita mulakan muka surat di muka surat 287 bukan 283 kerana perbincangannya saya dah simpulkan, sudah selesaikan ya pada muka surat tersebut. Okey, baik. Pada pagi ini kita akan masuk poin kita yang pertama iaitu poin A. Di poin kita yang A, ingin membincangkan tentang satu topik ya dan insya-Allah lah saya akan selesaikan perbincangan ini ya pada pagi ini, iaitu tentang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk. Jadi ia akan membincangkan poin-poin penting tentang tauhid dan juga syirik. Baik. Maka di sini kalau kita lihat pada poin kita yang A, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk agar mereka pertama mentauhidkan Allah dan yang kedua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada dua poin penting di sini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk? Ialah tujuannya pertama supaya kita sebagai seorang muslimah ya, kita ni makhluk Allah, sebagai seorang muslimah mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Okey baik muslimah semuanya, soalan saya pada pagi ini yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan mentauhidkan Allah? Sila letakkan di ruangan komen. Saya nak lihat jawapan-jawapan daripada semua yang hadir dalam perbincangan kita pada pagi ini. Apakah yang dimaksudkan dengan mentauhidkan Allah? Apakah yang dimaksudkan dengan mentauhidkan Allah? Uh, Letak dulu jawapan di situ. Saya nak pergi ambil tisu. Okey, sekejap ya. Cepat. Okey, Ana sebutkan di situ apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Okey, Ana kata gitu. Kemudian Norizan Ismail kata apa? Mengesahkan Allah. Lagi. Okey, Nadia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentaati semua perintahnya serta menjauhi larangannya. Okey, Nurizan jawab lagi di situ ya, mempercayai Allah Esa, tunggal, satu, tidak boleh diduakan dengan yang lain. Ada jawapan yang lain? Okey, Kak Zah di sana mengucap dua kalimah syahadah mengesahkan Allah. Kak Mas meninggalkan larangan dan melakukan ibadah pada Allah. Okey. Ada lagi yang nak berikan jawapan sebelum saya letakkan jawapan ataupun sebelum saya menyimpulkan kesemua jawapan di sini. Liza nak jawab apa-apa? Okey, Kak Rohaya tidak mensyirikkan Allah. Mensyirikkan. Tidak mensyirikkan Allah. Kak Aisyah dengan Liza nak jawab tak? Jawab. Semua jawapan di atas. Semua jawapan di atas Sasa.
Okey, Zahira, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah agak dah tahu. Okey, Liza dia kata apa, sama dengan mereka-mereka di atas. Oh, sama dengan mereka-mereka yang di atas ya. Dia ambil semua jawapan teman-teman dia. Ini kalau dalam kuliah ni betul-betul fizikal lah, boleh tarik telinga macam ni. Tak tarik telinga tak adalah ya, tarik telinga macam budak-budak sekolah. Aduh, tapi budak sekolah pun sekarang tak boleh tarik-tarik telinga ya. Itu zaman saya belajar lah. Zaman kita sekarang tak boleh. Tak boleh sembarang anak orang ni. Jangan menduakan Allah. Okay, Kak Aisyah kata kebanyakan dah terjawab seperti di atas. Oh, sama dengan Liza. Ni apa tag team ke apa dua-dua ni? Okey, Syaimak kata apa? Yakin Allah is Esa satu. Okey, baik. Betul macam ni ya. Bila kita kata mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata esa, kita beriman, kita yakin bahawa Allah itu satu. Tadi ada yang kata tunggal, ya, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi ini maknanya kita mentauhidkan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, tadi ada yang sebut tidak mensyirikkan Allah, boleh masukkan sekali pada definisi mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Dan seterusnya beribadah hanya kepada Allah. Baik, setelah kita ini beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan itu terkandung pada ungkapan lafaz kita iaitu la ilaha illallah. Okay, zikir tahlil yang dipanggil sebagai zikir tahlil kita lah ya. La ilaha illallah, di mana sentiasa kita mengucapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi itulah yang kita panggil sebagai mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang itu dia telah mentauhidkan Allah, maka ia akan pergi kepada keadaan yang kedua di mana dia akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada orang kita lihat begini ya muslimah, ada orang betul dia percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Allah, tetapi komponen yang kedua ataupun kita kata ciri yang kedua di situ belum tentu dia berjaya melaksanakannya. Kerana ada juga di kalangan kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah walaupun dia beriman bahawa Allah itu Maha Esa. Okey, tak apa, itu nanti kita akan bincangkan dengan lebih lanjut pada masa yang akan datang. Kita simpan dulu perbincangan tersebut. InsyaAllah kita akan lihat ya nanti pada poin-poin yang berikutnya kerana ia akan dibincangkan secara tuntas. Dan sebelum itu, kita juga telah membincangkan berkenaan dengan syirik pada bab yang sebelumnya. Okey, ini yang kita nampak bagaimana adanya kerelevanan antara bab yang sebelumnya dan bab yang baru kita pelajari pada pagi ini. Di mana pada bab yang sebelumnya kita banyak membincangkan tentang ayat, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan syirik kan, sehingga ada di kalangan para ulama yang membahagikan ada perbuatan syirik yang berkaitan dengan hati, perbuatan syirik berkaitan dengan anggota tubuh badan, dengan lisan, dengan kaki, anggota tangan dan sebagainya. Maknanya di situ sebagai muqaddimah sebelum kita masuk kepada bab yang keempat ini. Jadi sebab itu nanti pada perbincangan pada pagi ini kalau dilihat ia hanya macam touch and go sajalah ya apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kerana dia dah sebutkan perbincangan-perbincangan itu di bab yang sebelumnya secara tuntas juga. Okey, muslimah, kita lihat pada slide saya yang berikutnya di sini bagi membincangkan ya pada perenggan yang pertama di bab ini. Baik. Uh, daripada topik kita yang A itu tadi kan, yang mana dia kata Allah menciptakan makhluk agar mereka mentauhidkannya, itu mentauhidkan Allah dan hanya beribadah kepada Allah. Baik, di sini diberikan kepada kita dengan penerangan beserta dengan ayat-ayat Al-Quran bagi menguatkan statement tersebut. Baik, kita lihat di sini. Untuk menyingkap permasalahan di atas, maknanya untuk kita memahami apakah yang dimaksudkan daripada tajuk yang
letakkan di bab kita di sini kan. Dikatakan bahawa boleh dijelaskan sebagai berikut. Sebagaimana? Baik, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para nabi, para rasul kan daripada Nabi Adam. Okay, kita lihat kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa hinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada para nabi ini Allah Subhanahu Wa Taala ada menurunkan kitab-kitabnya bersama mereka. Jadi kalau kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala sertakan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quranul Karim, ya. Dan di sana kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala juga menciptakan langit dan bumi. Ketiga-tiga perkara ini menjadi um, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tampilkan di hadapan kita ialah dengan tujuan supaya Allah itu dikenali. Ini kita panggil sebagai ma'rifatullah, mengenal Allah. Okey, kenapa Allah utuskan para rasul? Kenapa Allah turunkan kitab-kitabnya? Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi supaya kita dapat kenal Allah. Bila kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kita akan masuk kepada phase ataupun fasa yang kedua dan ketiga, iaitu kita beribadah hanya kepada Allah dan kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya itu. Dan di samping tersebut ada di sini poin yang tidak saya letakkan di slide saya. Dikatakan bahawa supaya seluruh agama, semua ketaatan dan setiap seruan adalah menjadi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kepada kita dengan beberapa ayat Al-Quran bagi menguatkan penerangan yang telah diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di situ. Pertama sekali didatangkan kepada kita dengan surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 yang membincangkan tentang tujuan penciptaan jin dan manusia. Okey, baik. Pada surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Ini yang Allah sebutkan secara jelas kepada kita kenapa Allah ciptakan jin dan kenapa Allah ciptakan manusia. Jin manusia ini adalah dua makhluk yang Allah letakkan tanggungjawabnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan jin dan jin dan manusia ini mereka memiliki tanggungjawab yang sama walaupun melalui penciptaan yang berbeza, ya. Okey, mereka ada alam mereka yang berbeza, kita ada alam kita yang berbeza, tetapi daripada sudut keimanan, dosa, pahala, balasan, ni semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala berikan sama sebagaimana kita. Okey, kalau jin Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan dosa dan pahala sama juga sebagaimana kita manusia. Jadi di sini sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, jin dan manusia Allah ciptakan tidaklah melainkan mereka itu untuk beribadah atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita merujuk dalam pentafsiran yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan dalam kitab tersebut bahawa dia kata apa? Bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang penciptaan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di sini maknanya ialah aku menciptakan mereka, mereka itu jin dan manusia hanya untuk memerintahkan mereka agar beribadah kepada aku bukan kerana aku memerlukan mereka. Jadi ini kita kena faham. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, bukan bermakna Allah tu perlukan sangat ibadah kita. Okey, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tu kalau tak ada ibadah kita akan berlaku something kepada Allah. Dia tidak sedemikian. Allah Subhanahu Wa Taala tak pun perlukan kepada ibadah kita.
Allah tak perlukan, tetapi ini adalah tanggungjawab ataupun kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita. Dan di sini kita ada pendapat daripada Ali bin Abi Talha, saya rujuk dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir ya Muslimah. Jadi boleh dicatatkan di buku masing-masing ataupun buku nota yang dimiliki. Saya sedang mengambil pendapat daripada kitab tafsir Imam Ibn Kathir. Jadi Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau juga mengambil pendapat daripada Ali bin Abi Talha yang mana menuturkan pendapat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Itu tadi bermakna agar mereka mengakui Allah dengan beribadah kepada Allah baik suka mahupun terpaksa. Jadi ini dengan kata lain begini Muslimah, nak tak nak kita sebagai hamba Allah ini wajib beribadah kepada Allah semata-mata. Bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, bermakna kita mengakui ketuhanan ataupun kita panggil sebagai keesaan yang ada pada Tuhan yang kita akui itu. Kerana sebab itulah berlakunya penyembahan, berlakunya pengibadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini tadi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ia berlaku sama ada kita hendak ataupun tidak, terpaksa ataupun kita suka. Nak tak nak kita wajib solat 5 waktu, betul tak? Kita tidak ada alasan nak kata malaslah nak solat. Tak boleh kata begitu. Dosa kalau kita buat begitu. Jadi setiap perkara yang wajib, kita wajib lakukan. Bukan kerana kita nak ataupun tidak. Di situ tidak ada pilihan. Okey, kalau sekiranya yang memilih untuk tidak mahu melakukan kewajipan-kewajipan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, dia memilih untuk diri dia sendirilah. Kita tak kata bahawa oh kenapa dia tak solat, kenapa kita kena solat. Itu dia yang pilih. Okey, tetapi kalau dia jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang memilih kepada ketaatan, bermakna di sini kita kata bahawa orang ini adalah orang yang melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey baik Muslimah, seterusnya di situ ada pentafsiran yang saya juga petik daripada kitab tafsir As-Sa'di. Kenapa saya baca tafsir Imam Ibn Katsir terlebih dahulu? Kerana dia adalah ulama yang datang terlebih dahulu daripada As-Sa'di di sini. Jadi kita dapati bahawa inilah tujuan Imam As-Sa'di, dia kata inilah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, dan Allah mengutus semua rasul untuk menyeru kepada tujuan tersebut. Tujuan tersebut adalah untuk menyembah Allah yang merangkumi ataupun mencakupi berilmu tentang Allah, mencintai Allah, kembali kepada Allah dan menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Makanya bermaknanya begini Muslimah. Bila kita ini memahami tentang tujuan penciptaan jin dan manusia, maka ia akan berbalik kepada yang terakhir itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana bila kita kata kita menyembah Allah, itu beribadah kepada Allah, kita ada ilmu tentang Allah, kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa perkara yang berlaku tentang kehidupan kita, kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pasti akan menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah maknanya kita melaksanakan solat kita. Okay, hanya kepada Allah. Yang mana pada ibadah solat itu kita ada rukuk, kita ada sujud, kita ada doa. Okey, yang mana tidak boleh dilakukan hanya untuk Allah. Di mana dilakukan itu ketika kita menghadap kepada Allah. Menghadap itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berpaling dari selainnya. Apa-apa perkara yang orang lain kata ini Tuhan dia, okey, orang lain kata ini yang dia sembah, kita tidak sembah. Kita tidak mengakui itu sebagai Tuhan kita.
yang mana kita perlu berpaling daripada semua perkara-perkara yang mana mungkin orang kata itu Tuhan dia sembah itu, dia sembah ini, dia percaya itu, dia percaya ini, itu kita panggil sebagai lakum dinukum waliyadin. Pada kalian agama kalian, pada kami, pada kita agama kita, kita menyembah Allah. Kalau dia memilih untuk menyembah yang lain, itu adalah pilihan dia. Kita sekarang alhamdulillah bila kita memahami tentang hal ini, kita tidak boleh untuk berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang hanya keberpalingan itu hanya berlaku hanya kepada yang selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, seterusnya kita ada ayat yang kedua di sini, iaitu surah Al-Hijr ayat yang ke-85. Saya tak sertakan dalam nota saya, tapi boleh dicatat bagi mereka yang tidak memiliki kitabnya. Pada surah Al-Hijr ayat yang ke-85, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Okey, melainkan dengan benar. Mana ya? Saya dah tandakan tapi tak tahu pergi mana. Okeylah, tak apa. Jadi di sini muslimah kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi kerana apa? Kalau kita rujuk kepada penerangan di awal tadi kan, dikatakan bahawa Allah utuskan Rasul, Allah turunkan kitab, Allah ciptakan langit dan bumi supaya kita ni jadi muslimah yang kenal Allah, beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Maka sebab itu di sini datangkan kepada kita dengan surah Al-Hijr ayat yang ke-85. Dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-85, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan penciptaan langit dan bumi ini tidaklah melainkan ia diciptakan dengan kebenaran. Kebenaran bermakna ialah supaya kita nampak keagungan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya di situ kita ada ayat daripada surah At-Talaq ayat yang ke-12 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Okey, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sedemikian. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Langit ada perintah Allah, bumi pun ada perintah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tak ciptakan langit ni sebagai perhiasan sahaja di atas kita ni muslimah. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ciptakan bumi ni sebagai perhiasan untuk kita duduk, kita hidup, relax, kita bina bangunan dan sebagainya. Bukan begitu. Tetapi bila kita memikirkan dengan sedalam-dalamnya, kita lihat langit ini dia bergerak. Okey, awan tu bergerak kan. Allah ciptakan pelbagai macam yang ada di atas langit ini, matahari, bintang, yang setiap satunya memiliki fungsi dan peranannya yang tersendiri. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan matahari di waktu siang. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan bulan dan bintang di waktu malam. Bulan dan bintang tak keluar pada waktu siang. Kenapa? Kerana menurut kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia begitu keadaannya. Kita ada, kita ada di atas muka bumi ini padang, bunga-bunga, kita ada ciptaan-ciptaan makhluk yang lain seperti haiwan dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan mereka ini di atas muka bumi bukan kita kata sebagai perhiasan yang mengindahkan kehidupan kita, bukan begitu. Tetapi ada fungsinya, ada functionnya, ada peranannya yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada setiap penciptaan. Jadi bila kita memikirkan peranan-peranan ataupun fungsi-fungsi yang ada pada setiap penciptaan ini, iaitu sama ada di langit maupun di bumi, kita akan nampak bahawa ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak ciptakan gunung di atas langit. Allah Subhanahu Wa Taala tidak letakkan apa-apa yang boleh kita panggil
bergerak ya sebagaimana binatang-binatang yang melata di atas langit. Di atas langit biasanya yang terbang. Kan begitu, yang terbang di awang-awangan. Kalau ada binatang di atas langit yang terbang, yang boleh terbang dan sebagainya. Jadi sesuai dengan penciptaannya. Kan kita manusia, Allah tak ciptakan kita hidup dekat langit. Allah ciptakan kita hidup di bumi. Kerana sesuai dengan penciptaan kita. Dengan pernafasan kita yang ada dan sebagainya. Kalau ke atas langit tu, itu pun naik kapal terbang pun mesti ada oksigen yang mencukupi kan. Kita duduk kat situ. Kalau tak ada, mati kita dekat atas tu. Mana di sini Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang sesuai untuk kita sebagai hamba Allah. Okay, apa yang sesuai untuk setiap makhluk yang Allah ciptakan. Sebagai bukti di sini, ya, sebagai kita sebagai seorang muslimah, bila kita memikirkan tentang hal ini, kita akan faham. Inilah yang menjadi bukti bahawa Allah itu maha berkuasa. Allah ciptakan segala-galanya bukan saja-saja, tetapi ada tujuan yang diberikan kepada setiap satu penciptaannya. Baik, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi ini dalam surah At-Talaq pada ayat yang ke-12. Seterusnya diberikan kepada kita dengan surah Al-Maidah ayat yang ke-97. Surah Al-Maidah ayat 97, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang penciptaan Kaabah. Okay, ja'alallahu al-Ka'batal baital harama qiyaman lin-nas wasyahral harama wal hadiya wal qala'id. Okay, sila rujuk surah Al-Maidah ayat yang ke-97. Okay, di situ muslimah. Kita ada perbincangan tentang penciptaan Kaabah. Okay, penciptaan Kaabah. Di mana Allah kata apa? Allah telah menjadikan Kaabah, iaitu rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia. Allah ciptakan ni, ja'alallahu al-Ka'batal baital harama qiyaman linnas, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Lalu Allah kata wasyahral harama. Dalam hidup kita, kita ada syahrul haram, iaitu bulan-bulan haram. Lalu dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan lagi dua perkara, wal hadiya wal qalaid, iaitu hadyu dan qalaid. Di mana pada ayat yang sama Allah kata zalika, semua itu Kaabah, bulan-bulan haram, al-hadyu, al-qalaid, semua itu lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Supaya kita ini sebagai manusia tahu bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sesungguhnya wa annallaha bikulli syai'in alim. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi pada ayat 97 surah Al-Maidah disebutkan kepada kita dengan 3 ke 4. Okay, Kaabah, bulan-bulan haram, Al-Hadyu dan Al-Qalaid. Jadi bulan-bulan haram, Baitul Haram, iaitu Kaabah, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk kita ni manusia memiliki tempat beribadah. Kaabah menjadi kiblat kita kan. Semua manusia di mana-mana pun dia tinggal, kita fikirkan ya muslimah, kita duduk di Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, New Zealand, Canada, Cape Town pun, pergi jauh sikit lah South Africa sana, Cape Town, hujung dunia mana pun, bila kita beribadah, kita akan menghadap kepada satu kiblat, iaitu Kaabah. Sebab tu Allah kata qiyaman linnas. Kita berdiri melaksanakan ibadah kita kan. Semua. Tak kira di mana kita berada, kita akan menghadap pada satu. Iaitu kiblat. Kaabah. Yang menjadi kiblat kita. Mengikut kepada waktu-waktu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Iaitu waktu subuh. Ketika kita solat 5 waktu ni. Subuh, Zuhur,
asar, maghrib, isyak. Pada kelima-lima waktu ini, setiap manusia akan menghadap pada satu arah, iaitu kiblat. Okey, dan kalau kita rujuk kepada sebab kita tinggal di tempat yang berbeza, negara yang berbeza, kemudian kita ini jadi hamba Allah yang merata. Maksudnya duduk di pelbagai macam tempat. Bila dilihat dia, kalau dilihat pada satu kajian, manusia ini, kehidupan kita, tidak ada satu masa pun yang mana orang ni akan memiliki masa yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau kita di sini kita pagi, di sana malam, okey, kita tak solat lagi lah isyak kan, tapi ada orang yang melaksanakan solat isyak, ada orang yang melaksanakan solat tahajud, bermakna daripada setiap saat dan setiap minit itu manusia beribadah kepada Allah dengan menghadap ke satu arah iaitu kiblat. Jadi ini kita kalau kita fikir bagaimana sistem itu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Bagaimana satu jangka masa yang begitu bijaksana Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada hamba-Nya. Ini tidak lain dan tidak bukan ia datang daripada Tuhan yang Maha Berkuasa. Yang memberikan kepada kita satu sistem, satu management kan, time management di mana tidak ada satu pun manusia yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehari ataupun dalam sesaat. Waktu itu digunakan untuk menghadap kepada satu tempat tau, bukan menghadap kepada lain-lain tempat. Itu Kaabah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan sebagai tempat di mana manusia berdiri dan manusia menghadap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang bulan-bulan haram. Asy-Syahrul Haram. Bulan-bulan haram ni apa dia Muslimah? Boleh letakkan di ruangan komen. Apakah bulan-bulan haram? Ada berapa? Ada berapa bulan-bulan haram ni? 4. Okey, apakah ia Nurizan? Okey, Kak Azhar jawab Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Suzy, okey, Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Okey, Muharram. Betul ke tidak? Liza, betul tak jawapan itu? Betul tak jawapannya? All together 4 months. Okey, Muharram, Rejab, Zulkaidah dan Zulhijjah. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Oh. Okey, baik, semua memberikan jawapan yang samalah. Tak ada apa ni? Betul. Dia kata betul, betul. Okey, alhamdulillah betul. Saja je Ustazah nak try test. Saja je saya nak tanya kan. Jadi adalah juga kerja yang dibuat dia bukan tengok je kan. Apa dia membebel ni. Bukan tengok je kan. Tapi adalah benda yang dia buat kan. Catat, tulis dan sebagainya. Okey, Khadijah kata Muharram, Rejab, Zulhijjah, Zulkaidah. Baik, terima kasih. Jadi di situ disebutkan dalam Al-Quran tentang bulan-bulan haram. Dan al-hadyu wal qalaid. Ada dua lagi perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Baik, apakah dimaksudkan dengan al-hadyu? Okey, di sini. Ada tak dalam buku? Okey, dalam kitab pun kata apa? Hadiah qalaid. Dia tak jelaskan ya. Okey, baik Muslimah. Al-hadyu di situ maknanya ialah binatang seperti unta, lembu, kambing, kambing biri-biri yang dibawa ke Kaabah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disembelih di tanah haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji. Jadi maknanya ini binatang kurban. Ini binatang kurban yang kita bawa seperti unta, lembu, kambing, biri-biri yang kita bawa ke Kaabah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kita nak berkorban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau qalaid, qalaid di sini ialah binatang hadyu tu tadi, binatang kurban tu tadi
yang diberi kalung supaya diketahui orang bahawa binatang itu telah dipersiapkan untuk dibawa ke Kaabah. Maksudnya dengan penyembelihan hadyu dan qalaid, maka orang yang berkorban mendapat pahala yang besar. Sementara fakir miskin pun mendapat bahagian dari daging binatang-binatang sembelihan itu. Jadi beza ya. Kalau hadyu, kalau hadyu binatang korban yang kita dah bawa pergi ke Kaabah, iaitu kita bawa ke tanah haram untuk disembelih. Tapi kalau qalaid ialah binatang korban yang belum lagi dibawa tapi ditandakan, diberi tanda sebagaimana diletakkan kalung untuk kita tahu inilah binatang korban kita yang akan dibawa ke tanah haram untuk dikorbankan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, lalu setelah itu disedekahkan ataupun diberikan daging kurban kepada fakir miskin. Jadi beza ya antara dua itu. Yang mana Allah sebut al-hadyu wal qalaid. Al-hadyu kita dah bawa ke tanah haram, tapi al-qalaid belum lagi. Cuma diberikan tanda sahaja. Yang ini biasanya dibawalah, dibuat oleh mereka yang dahululah. Tapi kalau sekarang kita pergi ke sana sajalah, kita pilih saja binatang korban yang kita inginkan. Okey, baik. Seterusnya dalam ayat ini tadi, yang penting dalam ayat ini menyebutkan bahawa tentang Kaabah, tentang bulan-bulan haram, hadyu dan qalaid tersebut. Keempat-empat perkara ini tujuannya ialah supaya kita mengetahui tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang wajib untuk kita ibadahi dan kita sembah. Baik, seterusnya kita balik kepada kitab kita di sini pada perenggan yang berikutnya. Allah telah mengkabarkan tujuan penciptaan dan perintah. Okey, Allah telah mengkabarkan tujuan penciptaan dan perintah. Di mana tadi kita bincangkan penciptaan-penciptaan Allah, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dan juga ada perintah-perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan seperti beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Kedua-dua perkara itu, penciptaan dan perintah ini ialah agar dia dikenal, iaitu kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Maaf ya, saya tertinggal nama-nama itu. Kenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Okey, contoh kita hafal 99 nama Allah. Itu Asmaul Husna kan. Mak di situ kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, uh, uh, Ghafur, okey, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Ni semua nama-nama Allah yang biasa kita baca. Ayat biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Okay, maknanya kita kenal Allah, sebab itu bila kita nak lakukan sesuatu, kita mulakan dengan basmalah, iaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Mengasihani. Kita sebut begitu. Di sana memiliki nama dan sifat Allah yang kita sebutkan. Bermakna kita sebagai seorang muslimah, kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat yang sedemikian. Dan seterusnya di sini dikatakan bahawa hanya dia yang diibadahi dan tidak dipersekutukan. Jadi kita hanya menyembah Allah, kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun. Dan yang terakhir di sini, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia muatkan satu lagi poin, di mana tujuan penciptaan dan perintah ini ialah supaya kita sebagai manusia menegakkan keadilan. Dan hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-25. Okey, sila rujuk dalam kitab, saya tak letakkan di slide saya. Dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-25, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Setiap nabi, setiap rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kepada setiap kaum, Allah tak utuskan dengan cakap gitu-gitu sahaja. Okey, bila para nabi
Bila para nabi berdakwah, mereka ada sesuatu yang mereka bawa sebagai bukti. Jadi dalam ayat ni, ayat yang ke-25 surah Al-Hadid, Allah kata, kami utuskan para nabi ini dengan bawa bukti. Kalau mereka kata sembahlah Allah yang Maha Esa, mereka tak kata gitu-gitu saja. Mereka akan bawakan bukti, okay, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ia menjadi pembuka mata kepada kita yang mendengar apa yang didakwahkan kepada kita. Jadi sebab tu di sini Allah kata ma'ahumul kitaba wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab, okey, dan neraca. Neraca ni maksudnya keadilan, supaya liyaquman nasu bil qisti, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Okey, dan Allah memberitahukan bahawa dia mengutus rasul-rasulnya serta menurunkan kitab-kitabnya agar manusia menegakkan keadilan. Keadilan yang paling agung adalah tauhid, dan tauhid adalah puncak keadilan sekaligus sebagai penopangnya. Penopang tu maksudnya yang support. Yang support keadilan itu. Sedangkan syirik adalah kezaliman. Jadi manusia, kita ni tugas kita bukan hanya setakat kita kata beribadah kepada Allah, tetapi ialah kita menegakkan keadilan. Bagaimana? Iaitu dengan menjalankan ataupun melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkannya kepada kita, di situlah mengandungi keadilan. Bila kita menjadi seorang muslimah yang melaksanakan segala perintah Allah, bermakna kita melaksanakan keadilan-keadilan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk diri kita. Dan yang paling penting di sini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata, tauhid adalah keadilan yang paling agung. Sebelum kita melihat kepada keadilan-keadilan yang lain ataupun perbuatan-perbuatan yang lain, solat, puasa, bayar zakat, kan, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, taat kepada suami, mendidik anak-anak, ini semua satu bentuk keadilan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebelum kita melihat itu sebagai keadilan, kita perlu lihat kepada ketauhidan yang ada pada diri kita. Bagaimana tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana ini adalah keadilan yang paling agung yang perlu kita simpan ataupun perlu kita laksanakan, ni perlu kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, syirik adalah kezaliman yang paling besar, dan kita juga pernah bincangkan tentang hal ini. Okey, perbuatan syirik adalah perbuatan kezaliman yang paling besar yang tidak ada komprominya. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan orang yang melakukan perbuatan syirik. Sebab itu dalam surah Luqman, Allah ingatkan kepada kita, innasyirka la zulmun azimun. Sesungguhnya mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah, menduakan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar yang dilakukan oleh hamba Allah. Jadi bila kita nak kata perbuatan zalim yang mana yang paling zalim, ialah perbuatan syirik. Kita tak kata kalau kita makan harta anak yatim itu adalah perbuatan zalim yang paling zalim. Ataupun kita menderhaka kepada ibu ayah kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang tak baik, itu adalah perkara zalim. Memang ia perkara zalim, tetapi ia tidak sezalim bila kita melakukan perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ia sebagai satu keadaan yang paling besar, paling dahsyat apabila seseorang yang telah dia itu mengakui tentang ketauhidan Allah, tapi kemudian dia berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang begini, Allah kata, inilah manusia yang paling zalim. Yang dia telah melakukan kezaliman yang tak sama dengan kezaliman-kezaliman yang lain. Maka sebab itu di sini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia menjelaskan kepada kita pada perenggan yang berikutnya, syirik adalah kezaliman terbesar, sedangkan tauhid adalah keadilan yang paling adil. Oleh kerana itu, perkara yang menafikan tauhid adalah dosa terbesar, kerana perbezaan tingkatan dosa besar bergantung dari penafiannya terhadap tauhid. Bermakna begini muslimah, apa-apa perkara yang kita buat di mana perbuatan itu mengandungi unsur
elemen, ciri-ciri yang menafikan tauhid, maka itu adalah perbuatan dosa besar. Tak kira kita buat apa. Kita pakai tangkal, kita ucapkan ucapan-ucapan yang mengagungkan sesuatu yang mengandungi unsur-unsur syirik. Kita pergi ke mana-mana tempat dengan tujuan untuk mengagungkan sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang menafikan tauhid dan ia adalah perbuatan dosa besar. Kita tak kata menafikan tauhid itu bila kita keluar daripada agama Islam. Bukan itu sahaja. Tetapi apa saja perbuatan yang menafikan tauhid yang kita lakukan dalam keadaan kita beragama Islam, itulah dianggap sebagai dosa besar. Sebaliknya, setiap perkara yang sejalan dengan pelaksanaan tauhid, itu apa-apa perkara yang kita buat untuk mengagungkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang kita panggil ia sebagai ketaatan dan kewajipan yang terbesar. Contoh, kita solat. Kenapa kita solat? Kerana kita tahu bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang layak disembah, bukan selainnya. Maka ini kita panggil sebagai ketaatan dan kewajipan yang terbesar yang wajib kita lakukan. Okey, kenapa kita tak pakai ataupun kenapa kita buang tangkal yang ada di rumah kita? Perbuatan ini ialah untuk melaksanakan tauhid. Kerana kita tahu itu tangkal-tangkal ini yang ada di rumah kita tak pakai tau muslimah. Kadang-kadang tangkal ni bukan sesuatu yang kita pakai, tapi kita gantung kat rumah. Okey, kita letak dalam rumah. Kita letak dalam laci rumah kita. Dengan tujuanlah supaya ini semua boleh melindungi rumah kita. Dan kadang-kadang pun kita tak pasti adakah itu tangkal ataupun tidak. Tapi bila kita tahu ini adalah tangkal, kita angkat, kita buang. Kita tak cantik benda ni buat perhiasan. Bukan begitu. Tapi kenapa kita sanggup keluarkan ia daripada rumah kita? Kerana kita nak melaksanakan perbuatan ataupun melaksanakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang begini, maka kita telah melakukan ketaatan yang paling besar. So, apa-apa perkara yang berkaitan dengan nak melaksanakan tauhid, nak mengamalkan tauhid, inilah yang kita panggil sebagai ketaatan dan kewajipan yang wajib kita lakukan, yang perlu kita lakukan. Tapi sebaliknya, kalau perbuatan itu menafikan tauhid, itu kita panggil ia sebagai dosa besar. Maka dia kata di sini, berhatikanlah prinsip dasar ini dengan sebenar-benarnya dan renungkanlah rincian-rinciannya, nescaya kamu akan mengetahui hikmah Sang Hakim yang Maha Adil. Zat yang maha mengetahui, yakni mengenai apa-apa yang dia wajibkan dan haramkan kepada para hambanya, sekaligus dalam hal tingkatan-tingkatan dosa dan maksiat. Bila kita memahami ini sebagai satu prinsip dasar ketika kita nak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga dapat faham mana yang halal, mana yang haram, sehingga kita meninggalkan perkara-perkara tersebut. Maka kita lihat ini sebagai perenggan kita yang terakhir, mengingat perbuatan menyekutukan Allah benar-benar menafikan tauhid sehingga syirik ditetapkan sebagai dosa yang paling besar secara mutlak. Maka kerana itu pula Allah mengharamkan syurga bagi setiap Allah mengharamkan syurga bagi setiap orang musyrik serta menjadikan darah, harta dan keluarga mereka halal bagi ahli tauhid. Okey, nanti saya terangkan yang belakang tu. Yang penting di sini Allah mengharamkan syurga bagi setiap orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, iaitu Allah kata apa? Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga. Jadi ini bukan statement ataupun kata-kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia. Okay, kalau kita lihat dalam kitab ini tidak diberikan kepada kita dengan dalil, cuma setakat sebutan begitu saja. Jadi saya datangkan surah Al-Maidah ayat 72 bagi membuktikan bahawa
ini adalah perkara yang disebut ataupun difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi idea yang ataupun statement kenyataan yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di sini berdasarkan ayat Al-Quran ini, di mana kalau seseorang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini Allah haramkan syurga bagi dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia dalam api neraka. Wa ma lizalimina, dan tadi kita dah kata syirik adalah perbuatan yang kezaliman yang paling besar. Sebab di sini Allah kata wa ma lizalimina min ansar. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu, iaitu mereka yang melakukan perbuatan syirik, seorang penolong pun. Okay, lupa nak letak space seorang penolong pun. Maka tidak akan ada sesiapa pun yang boleh membantu mereka yang telah mensyirikkan Allah itu keluar daripada api neraka. Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan mereka kekal dalam api neraka. Jadi ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu pun yang boleh membantu kita. Jika kita melakukan perbuatan syirik, kita telah melakukan dosa besar. Jika kita mati dalam keadaan yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan dibenarkan masuk ke dalam syurganya. Orang yang beriman, banyak kali saya dah pernah bincangkan tentang hadis ini. Orang yang beriman, dia buat dosa, dia buat dosa apa pun, betul, dia akan masuk dalam api neraka Allah. Tetapi akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan dia daripada api neraka. Itu sesuatu yang pasti. Di mana ada banyak nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan tentang hal yang sedemikian. Ada banyak juga cerita yang Nabi SAW berikan kepada kita. Okay, sesiapa yang ikuti kuliah saya di Masjid An-Naim akan tahulah tentang kisah itu. Kita ada kisah tentang penghuni neraka yang terakhir keluar daripada neraka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam syurganya. Kita juga ada kisah di mana ayah Nabi Ibrahim, yang telah yang mana Nabi Ibrahim bertemu dengan dia di hari kiamat. Kemudian akhirnya dia minta kepada Nabi Ibrahim untuk sama-sama dengan Nabi Ibrahim masuk dalam syurga, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak perkenankan. Kerana apa? Kerana dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapati di sana orang yang melakukan perbuatan syirik, jelas tempatnya bukanlah di dalam syurga, tetapi dia adalah orang yang mana akan Allah tempatkan dalam api neraka dalam keadaan yang kekal di dalamnya. Tidak ada peluang bagi dia untuk masuk ke dalam syurga Allah. Maka ini ia menjadi peringatan yang begitu penting untuk setiap daripada diri kita yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali melakukan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah. Jika kita ada terbuat, mungkin dulu-dululah kita kata kita zaman-zaman kita jahil, kita tak berapa nak belajar sangat, tak tahu tentang hukum hakam, kita ada terbuat perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah, maka inilah masanya cepat-cepat untuk kita kembali kepada Allah, bertaubat daripada perbuatan-perbuatan kita itu tadi sehingga kita bersih daripada dosa-dosa tersebut. Okey Muslimah, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, memberikan kepada kita dengan kefahaman, memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk terus-terusan menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.